Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so petang ni aku nak buat counter review. Okay, ada kesempatan petang ni aku nak buat counter review untuk counter BC Mall atau BCM Alliance Berhad. So ini adalah nama web untuk BC Mall ataupun BCM Alliance Berhad. Okay, so syarikat ni syarikat yang mengeluarkan alat-alatan medical device. Okay, so dan juga laundry equipment. So korang boleh tengok lah dari segi laman web dia. Okay, korang boleh tengok apa punya business. Okay, dia punya our subsidiaries. Okay, best contact. So ini anak-anak syarikat dia. Alright, so korang boleh tengok laman web dia. Okay, so kalau kita tengok laman web dia, okay, agak baik. Okay, so kita boleh tengok stock info, okay, news center report, itu semua lah. Okay, so ini adalah laman web to BCM Alliance. Okay, so BCM Alliance, dia punya syarikat lebih kepada medical device, okay, distribution of medical device and commercial laundry equipment. Okay, so dalam musim-musim COVID ni, okay, syarikat-syarikat yang berkaitan dengan healthcare agak popular, okay, termasuklah mungkin BCM ni. Okay, kalau kita tengok semenjak ni BCM dia mencatatkan volume yang agak tinggi. Okay, mungkin ada sesuatu yang telah dia lakukan. Okay, so alright, so kita tengok. Okay, volume untuk BC Mall hari ini saja 93 juta. Okay, so amat tinggi dia punya volume. Okay, dan volume pembelian 3.7 juta dan penjualan 2.3 juta. So ada beza dalam 1/10. So itu nisbah yang okay. Alright. Right, so kalau kita tengok kepada quarter report untuk BCM, syarikat ni sentiasa membuat keuntungan. So itu fundamental yang baik lah, okay, untuk syarikat BCM ni. Okay, so kalau kita tengok latest one, syarikat mencatatkan keuntungan 1.2 juta. Okay, so kalau kita tengok dia punya revenue pun meningkat daripada bulan 6 ni. Okay, dia menyusut daripada bulan 12, 2019 menyusut dia punya revenue tetapi meningkat balik pada bulan 9. Okay, dan quarter report menunjukkan bahawa keuntungan 1.2 juta. So dari segi fundamental, okay, kalau kita tengok annual juga, syarikat mencatatkan keuntungan 2.3 juta. Mencatatkan keuntungan 2.3 juta. So bermaksud syarikat ni ada mempunyai fundamental yang amat baik lah. Okay, amat baik. Okay, walaupun dalam musim COVID, kalau kita tengok bulan 3, still okay, boleh buat keuntungan 991 juta, 991 ribu. Okay, so okay, so dari segi fundamental, okay, counter ataupun syarikat ni akan amat baik. Okay, so kita tengok sikit technical chart, okay, untuk BCM. Alright, so mungkin hari ni agak kurang baik sebab apa, okay, FBM KLCM mencatatkan kerugian ataupun kejatuhan yang amat tinggi juga. Okay, dia jatuh amat jauh juga, okay, amat jatuh juga, teruk juga, okay, dengan tidak stabilan politik sekarang. Okay, tapi apa yang kita tahu, okay, setiap keburukan pastinya ada peluang. Okay, so kita akan cuba cari peluang-peluang di mana orang akan berasa takut pada masa ini dan diorang akan buat panic sell. Okay, so masa tu kita akan cuba cari peluang-peluang yang terbaik, okay, sebenarnya. Right, so kita kembali kepada counter technical analysis untuk BCM Alliance Berhad. So kalau kita tengok chart dia, right, so counter ni sebenarnya kalau dari segi pattern, trend, okay, kita boleh tengok slow and steady counter ni naik. Slow and steady saja counter ni naik. Okay, daripada bulan Julai, right, counter ni naik, okay, dengan mencipta higher low. Okay, sentiasa mencipta higher low. Alright, so kalau kita tengok high low, beberapa high low dekat sini, so satu dekat sini, okay, dua dekat sini, okay, tiga dekat sini, alright, 4, alright, dan 5. Okay, so 5 kali high low, so bermaksud ada potensi untuk syarikat ni bergerak naik. Okay, so itu based on the pattern lah, okay, based on pattern, okay. Alright, so kita tengok sikit pada bulan secara keseluruhannya, kalau kita ambil, okay, pada bulan March, okay, company ni telah mencatat paling rendah pada harga lebih kurang, okay, 6 sen sahaja. Okay, sebelum dia mencatat kenaikan, alright, mencatat kenaikan dengan mencipta resisten, beberapa resisten dekat satu dekat sini,
Kita boleh buat satu resistance kat sini, okay. Alright, dan juga resistance kat sini. Okay, so sebelum dia jatuh dan break the support dekat sini pada 25 sen. Alright, dan membuat satu lagi support dekat sini ya. Okay, support pada 21 sen setengah. Okay, sebelum dia buat sideways dan dia break the resistance 25 sen dan berjaya sebenarnya membreak dua resistance, satu dekat sini, okay, satu dekat sini dan satu dekat sini. Okay, so dia berjaya break 36 sen sekali untuk mencipta satu lagi resistance dekat pada pada 39 sen setengah. Okay, sebelum dia jatuh kembali, alright, dia naik, dia jatuh, okay, dia naik, so dia buat sideways kat sini dia buat sideways, alright, dan kita boleh kata resistance yang kedua dia adalah pada sini, alright, pada 31 sen. So kalau kita tengok counter ni naik dan jatuh kembali, okay, naik pada 31 sen, dia cuba untuk break 31 sen, gagal 4 kali, 5 kali dia touch 31 sen, gagal, sehingga pada kali yang ke-6 dia berjaya break. So bermaksud okay, dia dah break 31 sen, resistance 31 sen, okay, boleh dikatakan breakout lah, okay, 31 sen, dan dia buat ketinggian sehingga 40 sen ya, okay, sebelum dia jatuh balik, okay, sebelum dia jatuh balik. Alright, so dia ada resistance sekarang ni pada 36 sen dekat sini dan support 31 sen. Okay, so 31 sen ni adalah resistance become support. Okay, resistance become support. Okay, alright, so sekarang ni kalau kita tengok ya, pada dia ada pressure selling pada 5 Januari semalam dan juga hari ni juga ada pressure selling. Okay, so menyebabkan harga saham ni daripada 40 sen menjunam sampai 29 sen setengah, melanggar support. Okay, support resistance become support ni, okay, melanggar 31 sen sehingga 29 sen setengah. Okay, so dia kembali balik dalam kawasan 25 sen sehingga 31 sen. Okay, so sekarang kalau kita nak tengok ya, adakah counter ni ada keupayaan untuk merentasi ataupun naik kembali. Okay, so kalau kita tengok, kita kena bantukan kepada beberapa indikator, mungkin MA Cross. Okay, MA Cross kalau kita tengok, MA Cross, okay, 26.12, okay, alright, so kalau kita tengok, okay, merah, okay, baru saja melintasi, okay, merah baru saja, merah baru saja melintasi, okay, garisan, okay, garisan hijau, okay, bermaksud ada tanda buy signal dekat sini, okay, ada tanda buy signal. So ada kemungkinan, okay, harga 29 sen setengah ni agak baik juga, okay, sebab apa, dia patutnya 31 sen tapi mungkin disebabkan keadaan politik yang kurang stable, okay, menyebabkan harga tu break, okay, ke bawah sampai 29 sen setengah. Okay, so ada buy signal untuk MA Cross. Kalau kita tengok beberapa indikator lagi, MACD, okay, so kalau kita tengok beberapa lagi indikator, alright, so MACD telah menunjukkan buy signal, okay, lebih awal sedikit, okay, pada harga lebih kurang, okay, 21 sen. Okay, so kalau kita tengok ya, kedua-dua line telah melepasi kosong. Alright, apa yang kita boleh nampak dekat sini, okay, apa yang kita boleh nampak dekat sini, kalau kita tengok, kalau kita perhati dekat sini, okay, dan dekat sini, alright, sebab persilangan dekat sini, alright, kita tengok ada satu, okay, kenaikan sedikit slow and steady sahaja kenaikan dia. Okay, so ada kenaikan dari segi counter, okay, alright, so itu based on the MACD, kedua-dua telah melepasi kosong. Okay, so kalau kita tengok kepada weekly, okay, weekly, okay, weekly kalau kita tengok ada pattern okay, ada pattern naik sedikit, okay, bukan naik, alright, dia ada resistance pada 39 sen setengah, okay, dan sekarang ni bergerak dalam sideways. Okay, kalau kita tengok kepada MACD ni, dia dah dead cross kat sini,
So apa yang paling penting, dia sudah mengecil dekat kawasan sini. Okay, sudah mengecil. So ada petanda untuk counter. Kalau lebih silang, bermaksud dia nak naik atas lah. Okay, dia nak naik ke atas. Okay, alright. So kalau kita tengok pada monthly pula, okay, monthly pun okay, sudah berada di atas kosong. Okay, so sudah berada di atas kosong. Alright, so dia dah menunjukkan, dah lama menunjukkan beberapa, ni adalah bullish harami kat sini. Okay, bullish harami dekat sini. So ada petanda bahawa kaunter ni akan bergerak dalam jangka masa panjang. Okay, kalau kita tengok indikator source-nya RSI, okay, RSI dan stochastic. Okay, stochastic. Kalau kita tengok RSI dan stochastic, ya. Yeah. Okay, so kalau kita tengok sekarang ni harga sedang cuba menuju ke arah oversold. Belum masuk oversold lagi. Okay, sedang menuju ke arah oversold. Okay, so apa yang kita boleh tengok? Okay, kita boleh tengok dari segi pattern. Divergent. Tak nampak sangat divergent. Alright, so sekarang ni kalau kita tengok belum sampai oversold lagi tapi kalau dia sampai ke oversold, kita boleh cakap ada satu divergent kat sini. Okay, aku rasa mungkin akan wujud satu divergent kat sini. Okay, so ada petanda bahawa counter ni baru kemungkinan. Alright, so kalau kita tengok dekat sini harga lebih kurang sama. Ni harga bawah, okay, turun ke bawah tetapi ini naik ke atas. So ada petanda bahawa counter ni ada kemungkinan dia buat reversal. Okay, dengan FA yang baik. So ada petanda dia akan buat reversal. Okay, kalau kita tengok pada weekly, okay, sama juga ke arah oversold. Okay, hampir-hampir ke arah oversold. Kita tengok monthly pula, okay, masih lagi dalam keadaan neutral. Okay, so kalau kita tengok daily, alright, ada potensi untuk counter ni buat reversal lah. Okay, so buat reversal. Okay, so dia dah break, dah support dekat sini. Okay, mungkin disebabkan ketidakstabilan politik sekarang. Okay, so ada kemungkinan, okay, ada kemungkinan untuk dia buat reversal. So kalau dia nak break, okay, dia kena break beberapa resistance dekat sini. Okay, 31 sen ni pasti. Okay, 36 sen dan juga okay, pada 39 sen setengah. Okay, so kalau dia lepas 39 sen ni, dia akan pergi naik lebih tinggi. Okay, so itu saja untuk counter BC Mall. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.